Aku takut lah Tracy. Kenapa aku di depan Tracy? Relax dulu. Just sini. Okay. Murut nih, saya belum begitu kan. Apa yang berlaku antara kami dan kamu ni? Ikuti perjalanan saya Tracy dan rakan-rakan di KK. Kali ini kami berada di ibu negeri Sabah iaitu Kota Kinabalu atau dikenali sebagai KK. Dan perjalanan kali ini special sedikit sebab saya nak bawa dua orang sepanak saya ni bertemu secara dekat, dua wanita-wanita tempatan yang kaya dengan ilmu kesenian mereka sendiri. Jadi kita mulakan dengan seni perhiasan buatan tangan tradisional berorientasikan tembaga. So, let's go! Selalunya saya pergi satu tempat tu saya akan tunjuk kamu pemandangan dulu kan. Ya. Tapi kali ni saya bawa kamu jumpa kawan saya. Ya, kawan saya ni dia buat aksesori, craft tangan, tradisional. Okay. Jadi rumah dia. Sorry. Jadi dia punya studio sebelah situ. Kita perlu pergi jumpa dia. Dia sudah tunggu kita ini. Okay. Woi, mana tu? Sumandak. Oh, Sumandak. Hi Jess, how are you? Okay, inilah dia kawan saya Jess. Hello Jess. Wah, kamu tengok baju kamu. Okay, mungkin si Jess boleh kasih dulu apa yang kita akan buat hari ni. Kasih dorang lah Jess. Kita buat apa ni? Ketuk-ketuk tembaga lah dia. Ketuk-ketuk tembaga. Masih jadi gelang macam ni. Ya, kamu boleh tulis nama lagi. Lepas tu boleh bawa balik ke? Boleh ba? Jadi di mana kita masak ni Jess? Di sana. Ya, sini. Ya. Bawa mana Jess? Yeay, masuk. Sekarang ni kita berada di dalam studio si Jess. Kan Jess? Ya. Boleh aku cerita sikit ke pasal studio kau ni? Jadi sinilah saya bikin kerja ni, bikin gelang. Berkarya. Berkarya. Betul-betul kuasa tu kan. Tapi Jess, saya terkesan dengan ayat-ayat di belakang banyak kata-kata motivasi Itu bikin kalau penat-penat tengoklah begini baca-baca supaya naik lagi tuh semangat. Semangat kan. Jadi maksudnya kalau kau Penat buat betul mengetuk begitu. Okay, jadi sebelum kita start mungkin Jess boleh cerita dulu apa yang bikin kau mula-mula terinspirasi untuk buat ni. Sebenarnya sebelum saya bikin gelang kan, saya aktif bersukan. Saya berlari-lari di Patutlah. Nampak tu medal-medal kau ni. Jess, banyak lah kau punya studio pun paling atas oh. Ada satu masa saya gagal saya punya larian di Indonesia di Rinjani, Gunung Rinjani. Jadi saya macam apa tuh rasa lambat betul move on bah. Jadi saya mau cari something untuk mau kasih Distracted. Itu main kan. Okay, jadi tadi si Jess bilang dia mau ajar kami buat yang paling simple dulu kan. Saya tahu lah macam mana simple dia. Semua saya dapat macam susah. Jadi hari ni kita buat apa dulu Jess? yang paling simple dan kau suka. Apa itu yang saya suka? Yang ada nama kau. Oh, okay, yang ada nama saya. Jadi macam mana saya meletak itu nama tu? Oh, pakai ini nama. Ada huruf. Wih. Kasih hantak gitu anu. Jadi Jess boleh kita mula kah? Tapi kau buat saya punya dulu gelang boleh? Boleh bang. Okay, jadi kita tengok dulu si cara bikinan dia. Okay Jess. Okay. 1, 2, 3, start. Go. Belum lagi tuh. Okay, boleh Lagi. tak? Lemah lembut. Coba kau angkat. Sudah. Apa tu? Apa itu Tracy? Yes. Betul lah cakap si Jess. Jangan kasih dia perlu ni. Perlu
Wah, macam menukul. Tapi okey lah. Tengok Mbak sini nak ayuk kan tapi dia ketuk. Dah, how's the outcome? Tengok. Sedih ke? Sedih. Jangan sedih Tracy. Dia semua memories tau. Kejap. You dia macam mana tu? Ni. Sudah tu. Tadi kami sudah buat itu huruf kan. Sekarang ni kita buat proses mengikir kan Jess? Ya, Proses mengikir ni untuk hilangkan yang tajam-tajam sebab di hujung-hujung kan dia ada tajam-tajam. Nanti kalau kita pakai sakit pula kan. Betul, takut terluka. So sekarang ni kita perlu haluskan dulu. The next step kita perlu buat apa Jess? Saya gulung dia. Ini apa pula Jazz? Proses Polish. apa? Polishing. Polishing. Ini last Bagi step dia. lah. Thank you Jazz. High five. Wow. Yes. Wah, lagi cerah. Dah mau Dina jadi Mina. Saya cuba. Okey. Macam mana ni Jazz? Jess boleh buka sikit Ya. macam ni kalau dipakai ya. Okey. Okey, pengalaman yang baru untuk kita. Saya percaya kamu semua pun enjoy belajar. Sangat enjoy. Sesuatu yang baru yang kita sendiri selalunya kita pakai kan aksesori. Ya, Tapi kali ini kita nampak sendiri. kita buat, Macam kita mana, buat. ya, cara untuk kita buat. Ya, So, kita terima buat. kasih Jess. Thank you, Lepas ni Jess. kami akan teruskan lagi pengembaraan kami dengan gelang pertama kami. Yeay. Jazz. On soy. On soy. Lawatan sambil bertukang ke studio seorang pribumi wanita Sabah yang sangat berbakat dan cantik ini ternyata sekali satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Keseronokan yang dapat dilihat dari raut muka Dina dan juga Auni membahagiakan saya. Jess Bobby, kamu seorang usahawan wanita inspirasi kami. Happy. Good morning. Sekarang ni saya berada di Fosang dan di sebelah saya ini adalah Tau Art Studio. Memandangkan sebelum ni kita sudah buat seni pembuatan tangan yang melibatkan tembaga. Kali ini kita bertukar selera menggunakan tembikar. Dan kalau kamu tahu macam mana kami guna tembikar, jom ikut saya dengan dua orang semandak saya di sini. Ladies! Sekarang ni kami akan masuk dalam untuk explore tembikar. Let's go! Happy. Yes, memang saya dan rakan-rakan tak dapat nak serindung happiness kami. Dan di sini saya bawa Dina dan juga Auni berjumpa seorang lagi artisan wanita dalam pembuatan tembikar iaitu Joanne. Wah, Inilah studio saya. Studio. Ya. wah cantik. Banyaknya. Okay, Miss Joanne, sebelum kita start ni, ini first step kah atau second step sudah for wheel throw? First we have to prepare the clay lah. Kita perlu buat, betul lah. Kita baru buat tadi tanah, lepas tu kita bawa pergi sini. Ya. Maksudnya ini step kedua lah. Ya. Step kedua. Lepas tu yang ni ada wheel throw, centering, Ini ialah coning. wheel throw punya step lah. So, untuk buat wheel throw, kita ada 5 step. First, centering, coning, opening, pulling and shaping. Last shape. Shaping tu macam menakutkan sikit lah. Sebab dia macam mana ni? So this is called ram head wedging. Okay. So you have to push the clay like this. Mungkin saya boleh try dulu, Miss. Okay. Tengok macam mana. So your hand. Okay, you need to push. You hold the side and then you push. Like this? Yeah. And then you push. And then you pull again, push. Push. Wait. Yeah.
Oi, Susah ke? Tapi susah. macam tu? Tapi ini macam apa sudah ini macam alien. Rasa betul kan dia buat tu? Bagus sikit. Let me see. Oi. Macam croissant already. Oh, tapi okey lah. Okay lah. Okey, better Ada lah. kan? Saya Lausa. Okey lah, memandangkan kami tidak pro bab-bab itu. Okay. Dan kita tunggu Lausa prepare, pasal nanti kita pergi. Yeah. Seterusnya lah kalian. Yeah, so let's go. Okay, come. Okay. Let's go. Let's go. Okay, here we are. Sebab tadi kita suruh buat apa nama tadi tu Lausa? Wedging. Wedging. Time tu si Dina paling perfect kan. Sekarang ni kita tengoklah step kedua ni siapa yang paling perfect. Sekarang ni kami akan buat wheel throw. Betul kan Lausa? Okay. Okay, step the pedal. Once you got the speed, then you let go. Okay. Mau cepat lagi. Cepat lagi. Okay, good. Your leg can let go. Okay. Okay, now add water on the clay. Tambah air. Ini clay ada goyang-goyang sikit ah. Ada. That means it's not center yet. Okay. Okay. This is only the first step, centering. Okay, let's do Oh, coning. centering sudah. Sekarang Coning, apa? ya. Coning. Okay. Okay. Imagine this. We want to squeeze the clay. Lausa. Berapa lama sudah Lausa buat ini? 7 years sudah lah. 7 years. Memang awal-awal Lausa memang sudah ada basic ini atau Lausa baru belajar? 7 years when we retire early, baru apa lah belajar. So you and your husband lah. Yeah. Okay Lausa, what is the next step? Okay, now is opening ya. Opening. Okay, now comes the hardest. Okay. Oh, Apa tu yang hardest tu tengok? Pulling. Pulling. Oh. Okay. Okay. Rasa macam ni ke? So far so good, you see? Yeah. Mau lagi? Mau challenge lagi? Also so good. Rasa mau besar ke mau apa ni? Mau tinggi? Size yang Mau tinggi lagi? Yo. Sekarang Lausa tengah tolong saya untuk prepare. So now dia tengah Okay, stop. Sekarang dia tengah trim sebab saya punya clay terlalu nipis. Dia easy to break. Tracy punya tadi dah patah. Lepas tu Lausa tolong betulkan. Now, bila Lausa dah tolong betulkan, Tracy try nak make it beautiful. Tapi it turns out like this. No, Anya. I don't want to listen. Later. Yeah. Okay. Lausa. Betul kan Lausa? Okay. Jadi ini kita sudah siap ni, kita mau buat apa sudah ni? Shaping sudah macam 5 step sudah buat semua. Ya, Last step? sudah siap. Oh, sudah siap Ya, lah. ya. Ini dah. Ya, inilah. Then we have to trim. We have to trim. Okey, tapi trim tu Lausa yang akan buat trim saya lah. yang buat lah. Okey. Now adalah step glazing. Selepas trimming kita akan buat glazing. Alright. Glazing tu ada di sini, tapi step ni sangat sekejap. Sebab kita cuma perlu rendam dalam masa 2 hingga 3 saat saja. 3 saat saja? Ya, tak boleh lebih. Celup saja. Betul kan, Miss Joanne? Celup, tapi 3 saat je lah, jangan lama. Tapi Okay. semua. Alright. So, Miss Joanne, lepas step ni apa lagi kita perlu buat? Boleh bakar sudah lah. Okay, sekarang ni girls, kita sudah sampai di step yang terakhir iaitu
firing. Firing. Dan Miss Joanne Okay. mungkin boleh cerita sikit untuk firing ni apa proses yang perlu kena buat? Maksudnya masuk dalam ni, lepas tu bag macam oven lah. So we have to fire 9 to 10 hours lah. So Miss Joanne, saya cuma perlu tutup yang ni je kan? Ya. Pintu oven ni lepas tutup, tunggu 3 hari sudah. Move on, Tracy. Okey Miss Joanne, kita sudah tutup. Jadi berakhirlah sudah kelas kita hari ini Miss Joanne. Ya. Thank you so much, Miss Joanne. Sebab ajarkan so much. Thank you. Kami have fun today sebab kami belajar macam mana untuk buat pasu yang selalunya kami nampak di rumah-rumah. Tapi sekarang ni kami sendiri Kedai. merasai pengalaman untuk buat pasu. best oh. Kan? Ya. Rasa macam I had buat a very lagi. good time. Okay. Tapi kami tak cukup masa untuk buat lagi. Mungkin next time kita akan datang balik, betul? Ya, saya janji. Ya. Alright, thank you so much. Thank you. Uy, habuk dia. Thank you. Ada. Yeay. Habuk ba? Walaupun tangan kami semua ni masih ada baki-baki tanah liat tu, tapi perasaan dan pengalaman membuat tembikar kami sendiri sangat bermakna. Saya tak tahu Dina dan Auni, tapi saya sememangnya akan kembali ke sini. Bahasa Mandak, kano. Kano tu maksudnya mari. Dalam bahasa dusun. Kita kan sekarang berada di Mari Cultural Village. Okay. Kan sebelum ni saya sudah bawa kamu tengok baju tradisi untuk setiap etnik. Ada murut, ada dusun, ada Tabilung. rus, ada Macam-macam tabilung, lah. macam-macam. Tapi ada something lagi yang saya belum tunjuk kamu. Apa dia? Rumah tradisi untuk setiap etnik-etnik yang ada. Dalam ni? Ya, hari ini kita akan tengok tu dan kita akan tengok persembahan tarian dari etnik yang ada di sini. Ya. Dina, ni. Tengok pada orang. Belum habis lagi saya cakap sudah lari. Semangat betul orang. Bahkan lah. You ready? Yes. Kana toko. Tracy, kopi sanangan do kinori katan di koyo Ni maksud apa ni? Maksudnya selamat datang ke sini. Ini aktiviti kemuncak di Kota Kinabalu dan saya tak sabar nak kongsi pengalaman dan pengetahuan sebagai anak Sabah kepada Dina dan juga Auni. Dan kami pun berjumpa dengan our friendly tour guide di sini iaitu saudara Popoy. Tak sabarnya nak explore. Let's go! Okay, sekarang ni kami berada di Walai Dusun. Saya punya etnik Kau punya etnik? Ya, etnik saya sebelah mami saya. Jadi macam ni lah kan rupa dia, Popoy. Kalau kamu nampak sebelah sana tu tangkop. Tangkop tu tempat Tempat simpan padi. tempat simpan padi. Semua rumah-rumah dusun memang ada tangkop. Ada yang ada yang tiada. tapi cara diorang buat tu berbeza-beza lah. Tapi Rumah ni kalau dulu-dulu dia 80% dibuat daripada bambu, kecuali dia punya tiang-tiang rumah dia guna kayu bulian. Kayu bulian. kayu bulian. Dia kuat sikit dia punya Kayu tiang. bulian ni kuat sikit lah. Kuat ya. Kayu bulian ni dia antara yang paling keras di Borneo. Tapi ini baru rumah pertama, ada lagi rumah yang seterusnya. Kita pergi rumah mana? Kita akan pergi rumah Rungus. Rungus. Okay. Rungus yang hari tu kita pergi Kudat. Yang mana? Yang mana tu? Ya, Rungus. Boleh. Ini panggilan dia tangga kambing. Tangga kambing. Ya. Kenapa? Kenapa nama dia tangga kambing? Dia memang nama spesial, nama panggilannya tangga kambing. Macam pagi
Boleh cerita dulu lah kenapa dia pernah panggil rumah panjang dulu. Nama panggilan rumah panjang nih dulu, kalau orang Rumus dia panggil nama dia binatang, haiwan lah. Dia punya konsep senang saja, satu bilik untuk satu keluarga, satu rumah panjang tuh satu kampung tinggal. Satu kampung. Ada berapa orang? Rumah panjang Rumus nih boleh lebih 100 keluarga. Kita pernah main. Pernah. Tu Sompoton. Ini kamu belum pernah tengok lagi. Sompoton tu cara orang macam recorder tapi ada main. Oh, dia punya alat Dia muzik punya lah. chord dia. Ya, ada chord dia. Tapi Macam kan, recorder. Popoy, saya mau tanya lah kan, macam rumah ni panjang ni, kalau ada family lagi, adakah dia akan tambah lagi di hujung tu, hujung rumah tu? Dia tambah lagi. Dia tambah, dia Ya, buat lagi, dia buat lagi renovation. Ya. Popoy. Ya, hai. Hello. Mari kita teruskan perjalanan. Oh, itu apa ni? Ini suku kaum Murut. Murut ni pun salah satu saya punya etnik. Bapak saya orang Murut. Oh iya kah? Wih. Relax dulu. So, ini cara salaman tangan dia. Kamu pegang bahu dia ya. Siapa nama? Tracy Tracy. Dari mana? dari Sabah. Siapa kamu? Saya bawa kawan-kawan saya. Apa tujuan kamu masuk di sini? Kami mau mengenali masyarakat Murut. Nama saya Aki. Aki. Saya harap kamu gembira dan dapat belajar kami punya budaya di sini. Aki. Kami terima kamu masuk. Ansayan Matok. Kaan Sayan Matu. Bawa. Oke, kita boleh sudah masuk. Jom. Oke. Dengar ni. Apa dengar lagu? Apa tu? Okey, lagu yang ni sekarang kamu dengar adalah lagu Suku Kaum Murut. Jadi di situ tu ada performance hall. Diorang akan menari tarian tradisi etnik-etnik yang ada dekat sini. Jadi, kana teko mengoy sumaya. Jom. Tu. Dulu-dulu bila lelaki kan husband orang pergi berburu, diorang akan sambut itu husband orang dengan diorang punya hasil tu dengan tarian ini. Alright, so sekarang ni kita berada di rumah suku kaum Murut. Macam kamu nampak di sebelah saya ini, tangga diorang menggunakan tangga kambing juga. Tadi kita nampak tangga kambing yang pendek, sekarang ni panjang. Dan kami akan naik di atas untuk buat satu permainan tradisi. Kano? Bah. Boleh? Bah, okey. Boleh kita naik sudah? Wah, siapa dulu? Tracy, Popoy Popoy dulu. Popoy dulu. Okey, diiringi oleh saya. Masuk dulu. Okey, hati-hati Lepas ya. tu saya pula ya. Jeng. Nah, kamu tengok di belakang kami ni apa nama dia? Apa nama dia, Popoy? Lansaran. Lansaran. Ini adalah permainan tradisional kaum Murut. So, macam mana game ini? Kamu perlu lompat di sini and then kita perlu capai yang itu. Nampak susah kan? Tapi ada cara dia. Sekejap lagi diorang akan ajar dan kami akan cuba buat ini sekarang. Jom. Ha. Ready? Okey. Gini dia. Satu. Dua. Lompat. Oke lah. Sikit lagi kah? Suara dia sampai sudah di atas. Kamu nampakkah dia? Lepas itu terpusing suara itu. So
macam itulah permainan maning kawat, permainan tradisional suku kaum Murut, dan yang ini ni dipanggil sebagai lansaran. Macam yang kamu nampak tadi tu memang bukan senang untuk capai di atas. Dina dengan Auni pun macam bertunggu semua untuk buat tapi tidak dapat. So, dengan berakhirnya lompatan Auni tadi, maka berakhirlah segmen kita untuk kali ini. Walaupun KK ni sebuah kota besar, tapi masih ada budaya tradisional di dalamnya. Kemodenan pembangunan ada, keindahan alam ada, dan yang penting kebudayaan dan seni anak tempatannya terikat kuat. Dan saya bangga jadi seorang anak Sabah, dan saya harap juga kawan-kawan semenanjung saya juga turut menghargai pengalaman mereka di sini. Till our next destination, jumpa lagi.